Ulangan bab 30. Jadi, apabila kamu telah mengalami semua hal ini, yaitu berkat dan laknat yang telah kuhadapkan kepadamu itu, dan kamu bertaubat dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, tempat kamu dibuang oleh Tuhan Allahmu, lalu kamu dan anak-anakmu berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mematuhinya dengan sepenuh hatimu dan dengan sepenuh jiwamu, seperti semua yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan mengasihani engkau. Dia akan kembali menghimpunkan kamu daripada kalangan bangsa di mana Tuhan Allahmu mencerai-beraikan kamu. Bahkan, jika ada antaramu yang terbuang ke hujung langit, maka dari sana juga Tuhan Allahmu akan menghimpunkan kamu, dan dari sana juga Dia akan mengambil kamu. Tuhan Allahmu akan membawa kamu masuk ke negeri yang dimiliki nenek moyangmu, dan kamu juga akan memilikinya. Dia akan berbuat baik kepadamu dan meramaikan jumlahmu melebihi jumlah nenek moyangmu. Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu serta hati keturunanmu, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu dan dengan sepenuh jiwamu, supaya engkau dapat hidup. Tuhan Allahmu akan menimpakan segala laknat ini kepada musuh-musuhmu dan kepada mereka yang membenci serta menganiaya kamu. Kamu akan kembali mematuhi Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan Allahmu akan membuat kamu berkelimpahan dalam segala hasil pekerjaan tanganmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakanmu, dan dalam hasil tanahmu. Tuhan sekali lagi akan berkenan mendatangkan kebaikan ke atasmu, sebagaimana Dia dahulu berkenan kepada nenek moyangmu, asalkan kamu mematuhi Tuhan Allahmu dengan berpegang teguh pada segala perintahnya, serta segala kanunnya yang tertulis dalam kitab suci Taurat ini, dan asalkan kamu berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu dan dengan sepenuh jiwamu. Sesungguhnya, perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah sukar bagimu dan tidaklah jauh daripada pencapaian kamu. Bukan di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit dan mengambilnya untuk kita, supaya kita dapat mendengarkannya lalu melakukannya? Bukan pula di seberang laut tempatnya sehingga kamu berkata, siapakah yang akan pergi ke seberang laut dan mengambilnya untuk kita, supaya kita dapat mendengarkannya lalu melakukannya? Firman itu sangat dekat denganmu, yaitu dalam mulutmu dan dalam hatimu, sehingga kamu dapat melakukannya. Lihatlah, pada hari ini aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan kebahagiaan, kematian dan kesusahan. Pada hari ini aku memerintahkan engkau untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan menjalani hidup menurut jalannya dan berpegang teguh pada segala perintahnya, kanunnya, serta segala peraturannya. Dengan demikian, engkau akan hidup, bertambah ramai, dan diberkati Tuhan Allahmu di negeri yang akan kau masuki untuk kau duduki kelak. Akan tetapi, jika hatimu berpaling dan kamu tidak mahu mendengar, bahkan kamu disesatkan sehingga kamu sujud menyembah Tuhan-Tuhan lain serta beribadat kepadanya, maka pada hari ini kunyatakan kepadamu bahawa kamu pasti binasa.
Umurmu pun tidak akan lama di negeri yang akan kau masuki dan kau duduki, dengan menyeberangi sungai Yordan. Pada hari ini juga, aku memanggil langit dan bumi untuk menjadi saksi atas kamu, bahwa aku telah menghadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutukan. Pilihlah kehidupan, supaya engkau dan keturunanmu dapat hidup. Kasihilah Tuhan Allahmu, patuhilah Dia, dan berpautlah kepadanya. Sesungguhnya, Dialah sumber hidupmu dan yang membuat umurmu panjang, sehingga engkau dapat tinggal di tanah yang telah disumpahkan Tuhan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Ulangan bab 31. Kemudian Musa pergi menyampaikan kata-kata ini kepada semua orang Israel. Katanya kepada mereka, Hari ini aku berusia 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi memimpinmu. Apatah lagi, Tuhan telah berfirman kepadaku, kamu tidak akan menyeberangi sungai Yordan ini. Tuhan Allahmu, Dia sendirilah yang akan maju di hadapanmu. Dia akan memusnahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu sehingga kamu dapat menakluki mereka. Dan Yosua akan memimpin kamu menyeberang seperti yang difirmankan Tuhan. Tuhan akan memperlakukan mereka sebagaimana Dia memperlakukan Sihon dan Og, raja-raja Bani Amori, dan juga negeri mereka ketika Dia memusnahkan mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan hendaklah kamu memperlakukan mereka selaras dengan segala perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkanlah dan mantapkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar dengan mereka, kerana Tuhan Allahmu menyertai kamu. Dia tidak akan membiarkan kamu dan tidak akan meninggalkan kamu. Kemudian Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di hadapan mata semua orang Israel, Kuatkanlah dan mantapkanlah hatimu, kerana kamulah yang akan menyertai bangsa ini memasuki negeri yang telah Tuhan sumpah untuk memberikan kepada nenek moyang mereka. Kamu juga akan memimpin mereka mewarisinya. Tuhan sendiri akan memimpin kamu, dan Dia pulalah yang akan menyertai kamu. Dia tidak akan membiarkan kamu dan tidak akan meninggalkan kamu. Jangan takut dan jangan kecut hati. Musa menuliskan hukum Taurat ini dan menyerahkannya kepada para imam Bani Lewi yang mengusung tabut perjanjian Tuhan dan kepada semua tua-tua Israel. Kemudian Musa memberikan perintah kepada mereka demikian. Pada akhir setiap 7 tahun, yaitu pada perayaan Pondok Daun dalam tahun pembebasan hutang, ketika semua orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, bacakanlah hukum Taurat ini di depan semua orang Israel. Kumpulkanlah umat, baik lelaki, perempuan, anak-anak, maupun pendatang yang ada di kota-kotamu, agar mereka mendengarkannya dan belajar supaya takut kepada Tuhan Allahmu, serta mentaati semua kata dalam hukum Taurat ini. Dengan demikian, anak-anak mereka yang belum pernah mengetahuinya akan dapat mendengarkannya dan belajar supaya takut kepada Tuhan Allahmu selama kamu hidup di tanah yang akan kamu miliki setelah menyeberangi sungai Yordan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Ketahuilah, ajalmu hampir tiba. Panggillah Yosua dan hadirkanlah diri bersama-sama di kemah pertemuan. Aku akan mentauliahkan dia. Maka pergilah Musa dan Yosua, lalu hadir di kemah pertemuan. Kemudian Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan. Dan tiang awan itu berdiri di pintu kemah. Firman Tuhan kepada Musa, Ketahuilah,
kamu akan dibaringkan bersama dengan nenek moyangmu. Kemudian bangsa ini akan melakukan kemungkaran kafir dengan mengikuti tuhan bangsa asing di negeri yang akan dimasuki mereka. Lalu mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu, murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan hadiratku daripada mereka. Mereka akan dimakan habis dan ditimpa banyak malapetaka serta kesesakan. Pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka ini menimpa kita kerana Allah kita tidak lagi hadir di tengah-tengah kita? Pada waktu itu aku akan menyembunyikan hadiratku sama sekali kerana segala kejahatan yang dilakukan mereka, yaitu kerana mereka berpaling dan menyembah tuhan-tuhan lain. Sekarang tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Kemudian latihlah mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel, bahawa setelah aku membawa mereka masuk ke tanah yang telah kusumpah untuk memberikannya kepada nenek moyang mereka, yaitu tanah yang berlimpah susu dan madu, dan setelah mereka makan sehingga kenyang lalu menjadi gemuk, mereka berpaling kepada tuhan-tuhan lain dan beribadat menyembah tuhan-tuhan itu. Mereka menista aku dan mengingkari perjanjianku. Oleh itu, apabila banyak malapetaka dan kesesakan menimpa mereka, nyanyian ini akan menjadi saksi di hadapan mereka, kerana nyanyian ini tidak akan dilupakan oleh keturunan mereka. Sesungguhnya, sebelum aku membawa mereka masuk ke negeri yang telah kusumpah untuk memberikan kepada mereka, sudah kuketahui niat yang dirancangkan mereka pada hari ini. Pada hari itu juga, Musa menuliskan nyanyian ini, lalu mengajarkannya kepada orang Israel. Kemudian Tuhan mentauliakan Yosua anak Nun. Kuatkanlah dan mantapkanlah hatimu, kerana kamu akan membawa orang Israel ke negeri yang telah kusumpah untuk memberikan kepada mereka. Aku akan menyertai kamu. Setelah Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat ini sampai akhir dalam sebuah kitab, Musa memberikan perintah kepada Bani Lewi yang mengusung tabut perjanjian Tuhan. Ambillah kitab suci Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu. Kitab itu akan ada di situ sebagai saksi terhadap kamu. Kerana aku tahu betapa derhaka dan keras kepalanya kamu ini. Sekarang sahaja, semasa aku masih hidup bersama-sama kamu pun, sudah kamu begitu menderhaka terhadap Tuhan. Apatah lagi setelah kematianku kelak. Suruhlah semua tua-tua sukumu dan para pengatur pasukanmu berkumpul di depanku. Aku akan menyampaikan kata-kata ini kepada mereka, serta memanggil langit dan bumi untuk menjadi saksi terhadap mereka. Kerana aku tahu bahawa setelah aku mati, kamu akan berlaku sangat keji dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu. Pada kemudian hari malapetaka akan menimpamu, kerana kamu akan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan membangkitkan kemurkaannya dengan perbuatan tanganmu. Kemudian Musa memperdengarkan perkataan nyanyian ini sehingga selesai kepada seluruh jemaah Israel.